Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ulil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati waddin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha luas pengetahuan, lagi maha bijaksana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kekeliruan. Wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm, kurniakan kepada kami ilmu dan kefahaman. Wasahil akhlaqana bil hilm, mudahkan kami untuk bertingkah laku lemah lembut. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. Berusaha semua ahli dan kuasa yang hadir, yang saya muliakan, sahabat fadilah Dr. Imam, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kita atau rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memilih kita berada dalam kebaikan dan menjadikan kita orang baik, orang yang boleh menerima segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang boleh menerima arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, orang yang sentiasa menghidupkan hari-harinya dengan kebaikan dan ketaatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan bergembiralah dengan doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat umatnya pada awal paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkatilah umatku pada awal paginya. Maka sesungguhnya kita berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sembahyang subuh maka dia berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diambil berat oleh para malaikat, menjaga kita dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah, daripada sebarang kebinasaan dan kerosakan dalam hidup. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pagi ini dalam waktu yang sesingkat mungkin, insya-Allah saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran, iaitu ayat yang ke-200, ayat yang ke-200 daripada surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini, dalam ayat yang ke-200, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sekali lagi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perang, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Tuan-tuan yang saya muliakan, ayat ini ringkas dan ayat ini padat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajar dan mengajak kita selaku orang yang beriman, bermaksud orang yang telah bersedia dengan iman yang ada di dalam dirinya untuk menerima sebarang titah perintah Tuhan. Itu maksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Orang-orang yang telah bersedia dengan iman yang dibekalkan Allah dalam dirinya untuk menerima sebarang titah perintah Tuhan, sebarang ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang telah bersedia dengan keimanan mereka sahajalah yang layak menerima titah perintah Tuhan, yang layak menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang yang tidak punya iman di dalam dirinya, mereka tidak punya kesediaan untuk menerima sebarang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada kita pertama sekali dalam ayat ini agar bersabarlah menghadapi segala kesukaran. Perkataan sabar sering kita laung dan ucapkan. Malahan dalam hidup ini kita menggunakan sabarlah dalam menghadapi segala rintangan, ujian, mihnah, tribulasi. Tidak ada manusia yang Allah jadikan atas muka dunia ini tanpa sebarang cabaran, tanpa sebarang problem, masalah, kesukaran, kesulitan, kesempitan dan yang sewaktu dengannya. Hidup kita, saya dan kita semua, bila mana Allah Ta'ala campakkan kita di atas muka dunia ini, Allah letak kita dalam dewan pemeriksaan, yang di dalam dewan ini kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian-ujian yang akan berlaku. Di antara ujian dalam hidup kita, tuan-tuan yang saya muliakan, adalah ujian menerima perintah Tuhan dan melaksanakan. Menerima perintah Tuhan, perintah sembahyang, perintah puasa, perintah zakat, perintah sabar itu sendiri, perintah itu, perintah ini, larangan itu, larangan ini, larangan itu, larangan ini. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi untuk melaksanakan perintah Tuhan ini memerlukan kepada kesabaran yang begitu tinggi sekali. Ahli tafsir menyebutkan sabar ini sama ada sabar dalam melakukan ketaatan ataupun sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam melakukan ketaatan ataupun sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ulama juga menambah lagi, ada juga sabar berhadapan dengan ujian hidup, sabar dalam berhadapan dengan musibah yang menimpa hidup kita. Tuan yang saya muliakan, bukan sahaja musibah yang menimpa kita wajib kita hadapinya dengan penuh kesabaran, tetapi lebih daripada itu adalah perkara perintah Tuhan, perkara larangan Tuhan yang kita sebut sebagai syariat ini, yang kita sebut sebagai ajaran agama ini, memerlukan kepada kesabaran yang tinggi untuk kita melaksanakannya. Yang pertama, sabar untuk kita memahami apa sebenarnya
yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa kita belajar agama, nak faham apa perintah Tuhan. Kemudian bila sabar kita mengharungi hal tersebut, kita sabar pula dalam melaksanakannya. Kerana dalam diri kita, tuan-tuan yang saya muliakan, Allah bekalkan selain daripada akal fikiran yang menjadi cabaran dalam hidup kita untuk melaksanakan perintah Tuhan, adalah nafsu yang Tuhan bekalkan dalam hidup kita. Dalam diri kita ni, selain daripada akal fikiran, ada nafsu. Nafsu yang mengajak kita, yang menekan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Itu kita sebut ikut selera nafsu, kan? Nafsu kita yang mengajak diri kita untuk melakukan sesuatu yang boleh meruntuhkan kredibiliti diri kita, yang meruntuhkan kekuatan diri kita, yang meletakkan kita daripada darjat yang paling tinggi dibawa dan dijatuhkan kita ke darjat yang paling hina. Ini kerja nafsu. Sebutkan sesungguhnya kami ciptakan kamu dalam keadaan sebaik-baik ciptaannya. Kemudian Tuhan kata kami boleh jatuhkan kamu ke darjat yang paling hina. Dalam surah Al-Tin kan, nafsulah kerjanya, nafsulah fungsinya untuk menjatuhkan diri kita ke dalam satu tahap yang paling buruk. Maka kita berhadapan dengan nafsu yang ada dalam diri kita, yang tak boleh dilegangkan, tak boleh dipisahkan, tak boleh dicampak jauh-jauh, tak boleh. Dia sedarah daging dalam hidup kita, dia ada dalam diri kita. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah agar kita meminta bantuan dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan melalui sabar dan sembahyang. Apa ulama tafsir sebut? Mintalah pertolongan melalui sabar dan sembahyang ini untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan syariat. Kita minta bantuan melalui sabar. Dengan sabar sahajalah Allah akan datangkan bantuan Allah dalam memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kerana di sinilah kekuatan yang ada pada diri umat Islam, bahawa dengan kesabaranlah kita mampu melaksanakan perintah Tuhan. Dan tuan-tuan yang saya muliakan, dengan iman iman bersama dengan sabar ini, kita mampu melaksanakan sesuatu yang bersifat luar biasa di mata pandangan orang lain. Kita boleh buat sesuatu yang besar, kita boleh buat sesuatu yang sangat menggemparkan dengan kesabaran yang kita ada. Cuba kita tengok sabarnya kita nak mari sembahyang berjamaah, khasnya sembahyang subuh, khasnya sembahyang subuh. Cuba kita lihat diri kita, lihat di keliling kita yang mari sembahyang berjamaah ni. Kalau kita buat bandingan antara orang muda dengan orang lama, orang tua orang lama, kan? Saya sendiri tengok, saya nampaklah kelemahan diri saya, betapa orang-orang lama ni kuat, sangat kuat mereka dalam menjaga sembahyang berjamaah, baik sembahyang subuh maupun sembahyang yang lain. Sangat kuat. Orang muda seperti saya kadang-kadang tenggelam, dan banyaknya kadang-kadang timbul dan banyaknya tenggelam. Kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang timbul. Sedangkan orang muda ni dari sudut zahiriahnya,
lebih bertenaga, lebih sasa tubuh badannya, lebih kuat tenaganya daripada orang lama. Tapi orang lama berjaya jaga sembahyang 5 waktu secara berjamaah, konsisten, istiqamah bertahun-tahun. 40 hari kan? Bertahun-tahun. Kadang-kadang saja tinggal. Kadang-kadang ada yang datang masjid dalam keadaan bertongkat. Dalam keadaan bertongkat, sesungguhnya itulah kekuatan luar biasa, hasil kesabaran yang ada dalam dirinya, yang dia minta kepada Allah melalui sabar ini untuk menjaga solat berjamaah. Saya ingat kami Syekh Abdul Razak Al-Halabi, lahir tahun 1925. Saya sempat belajar dengan dia tahun 2000 sampai 2006. Tapi itu pun dalam keadaan suara begitu lemah sekali. Tetapi subhanallah, tidak pernah tinggal bacaan tafsir sebelum subuh berpuluh tahun di Masjid Jami' Al-Umawi Al-Kabir di Tafsir. Tafsir Al-Imam At-Tabari yang ada 22 juzuk atau beberapa belas jilid itu, tuan sekalian, Syekh Abdul Razak Al-Halabi berjaya tamatkan bacaan ini melalui anak muridnya sampai dia mendengar dan memahaminya adalah pada waktu setengah jam sebelum menjelang fajar, puluhan tahun. Waktu itu usianya telah menjengah 80 tahun. Bila kami datang sekali-sekala ni, yang saya sebut ni tenggelam timbul ni, kan, datang tengok dia, tanya orang beritahu kita lama dah dia baca tafsir, dia lama dah, hari-hari berpuluh tahun dah. Ya, lapis-lapis murid dia keluar daripada halaqah tafsir dia, Syekh Abdul Razak. Maka saya memahami bahawa betapa Allah memberikan bantuan kepada dia dalam keadaan tak larat. Dalam keadaan tenaga dia dah habis separuh daripada tenaga dia, usia dia telah pun menjengah 80-an, tuan sekalian, tetapi tidak pernah meninggalkan bacaan tafsir Al-Quran setengah jam sebelum menjelang fajar as-sadiq. Inilah nusrah, inilah bantuan Allah melalui sabar yang dia applykan dalam hidup dia, yang kita dan saya tak mampu nak berhadapan dengan situasi itu kerana tidak mempunyai sabar yang mencukupi. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, mintalah bantuan dengan sabar dan salat dalam mengerjakan perintah taat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa orang yang beriman dan mengaplikasikan sabar dalam hidupnya untuk melakukan ketaatan, orang ini akan mencipta sesuatu yang luar biasa. Sakit dia akan rasa hilang, penat dia akan tenggelam hilang, dan apalah yang kita sebut sebagai kelemahan yang ada pada diri dia akan hilang disebabkan sabar yang dia manfaatkan, yang dia gunakan ketika mana melakukan sesuatu perkara taat. Contoh yang saya bagi tadi, sembahyanglah kan, itu paling mudah. Dan juga perkara-perkara lain, ada orang yang istiqamah dalam memberikan bantuan daripada harta yang ada, walaupun hartanya tak banyak, tapi setiap kali sembahyang, setiap kali datang sembahyang berjamaah, dia akan sedekah RM1, RM2, RM3, apalah namanya, sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar. Orang kata sedekah subuh, dia berkata subuh sedekah, zuhur sedekah, asar. Dia kadang-kadang, tapi ada lah. Tapi istiqamah dia untuk melaksanakan perintah sedekah ini, walaupun sedekah ini perintah galakan kepada perintah sunat, perintah galakan, tetapi dengan istiqamah dia berjaya satu-satu, sikit-sikit dia buat, sikit-sikit dia buat. Subhanallah, ada satu orang juga, orang lama lah, di kawasan kami di Air Kuning, Muslimat, dia Muslimat, seorang ibu yang dulunya
konsisten datang sembahyang subuh berjamaah di masjid berdekatan. Ketika ini dia sakit, dia carilah kan. Ketika ini dia sakit ataupun dia tak larat, dia sembahyang, dia teruskan sembahyang dah, tapi tidaklah di rumah, tidaklah di masjid, dia sembahyang di rumah. Coba ada satu hal yang menarik daripada perbuatan si ibu ini. Masa dia sihat dulu, 50-an kan, 40-an, 50-an, dia setiap kali dia mari masjid, dia akan bersedekah, menyumbang utama masjid lah. Setiap kali dia datang masjid, dia akan bagi RM1 ke RM2 lah dia. Bukan orang senang, tapi orang yang ada lah rezeki tu ada. Bila dia tak dapat datang masjid, dia kata ada dua benda Ustaz yang saya tak boleh buat dah ketika ini, walaupun saya sembahyang. Yang pertama, sembahyang berjamaah di masjid. Yang kedua, saya tak boleh sedekah dekat masjid. Saya tak boleh sedekah dekat masjid. Apa yang saya buat? Setiap kali saya sembahyang, dia sediakan satu kotak. Dia kata, beginilah kotak tu, saya dapat dah kotak tu. Sebab dia sedekah kat saya. Dia sedekah kat sekolah kan. Setiap kali dia sembahyang, dia masuk duit dalam kotak. Dengan niat dia masuk duit dalam tabung masjid ataupun untuk dia bagi kepada orang lain. Setiap kali dia sembahyang, dia masuk RM1, dia masuk RM2 dalam kotak. Kotak lebih kurang macam ni lah. Saya tengok kotak lebih kurang besar ni. Masa bulan puasa sudah, KP sudah, dia hantar melalui anak dia dengan satu surat dan juga panggilan telefon. Dia ceritakan kepada saya, supaya dia tahu. Saya buka kotak tu, duit RM1, banyak duit RM5, banyak duit RM10, banyak tak berapa, mungkin berapa bulan punya sedekah setiap kali sembahyang, atau berapa tahun punya sedekah, saya tak pastilah kan. Banyak duit RM1, sampai kita rasa tak sampai hati nak terima. Ni mungkin duit tabung dia tu kan, RM1 kan, duit tabung dia tu. Tapi oleh kerana mungkin semangat Ramadan pada masa tu kan, semangat nak peroleh pahala yang berlipat kali ganda, dia bagi semua duit tabung dia. Kita pun nak kesian nak terima, dia ni ada duit ke tidak ada duit. Bila telefon kita, cakap dengan kita, baru kita faham, baru dia merintih apa yang sedang dia hadapi, iaitu dia tak dapat duit sembahyang berjamaah dan dia tak dapat menyumbang, membuat sedekah sunat di masjid. Dia tak dapat. Maka alternatifnya, dia buat tabung sendiri. Setiap kali dia nak sembahyang, dia sedekah. Subhanallah. Sangat menuntut hati kita. Kita yang ada duit ini tidak istiqamah untuk memberikan sedekah dan sumbangan. Saya sebut inilah fungsi sabar dalam melakukan ketaatan. Kita nak selawat 1000 selawat satu hari, bukan pakai duit pun, tuan-tuan sekalian. Selawat ni tak pakai duit pun. Kalau pakai duit pun, alah, beli menantang tasbih tu RM3 lah kan. Itu dia pakai duit. Tak pun tak payah pakai tasbih, pakai jari. Pakai jari dia kata hilang pun lah kan. 3 kali kira RM1,000 tak dapat. Pakai jari kan. Belilah menantang alat tu ke. Tak pakai duit sangat. Tak begitu formal sangat. Bukan nak kena pergi duduk setempat. Bukan nak kena duduk setempat, semua orang jangan kacau dia. Ahli keluarga akan siapa apa, jangan kacau, aku nak melawat RM1,000 kan. Tak sampai begitu, tak perlu sampai begitu. Sambil masak, sambil apa nama, ibu-ibu sambil masak, sambil siram pokok bunga kan. Sambil apa lagi, sambil drive, sambil nak jaga 100 bukan 1000. 100 je selawat setiap hari kan. Punyalah susah nak mampu. Punyalah susah. Hari ni buat, besok terlepas. Esok terlepas, lusa buat. Lusa terlepas, esok lusa pun terlepas lagi. Kan? Itu benda yang paling mudah. Sebab itulah saya sebut tadi, Allah Ta'ala berfirman, minta bantuan dengan sabar dan minta bantuan dengan sabar dan salat dalam menghadapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan yang saya muliakan, kemudian Allah Ta'ala sebutkan di samping sabar kita untuk melakukan ketaatan, kita juga harus bersabar, patut bersabar dalam berhadapan dengan sebarang ujian yang
hidup ni tak sepi daripada terkena musibah, terkena ujian. Jadi ujian yang kita hadapi, ujian yang menyakitkan, ujian yang memedihkan. Ujian ini yang saya maksudkan. Hilang kereta, hilang duit, hilang isteri, hilang anak, kan? Apa lagi? Musnah harta benda, ditimpa musibah, begitu begini, subhanallah, kan? Dulu senang, sekarang susah. Dulu okey, sekarang tersepit, kesempitan dan sebagainya. Ini adalah musibah hidup. Ini patut dan sangat penting kita menggunakan perintah Allah kepada sabar ini dalam menghadapinya, tuan sekalian. Dalam menghadapinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang saya temui dalam kitab tafsir. Nabi kata, orang yang menanti kelapangan hidup, orang yang menanti kelapangan hidup setelah kesusahan. Dia orang ini, dia susah, dia tersepit, dia terkena musibah, dia menanti kelapangan, dia menanti Allah Ta'ala buka kehidupan untuk dia dengan penuh kesabaran. Nabi kata itu adalah ibadah. Intizarul fardi bisabri ibadatun. Menanti kelapangan hidup. Ketika dia susah, dia optimis bahawa selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Kesusahan ini tidak akan menguasai hidup kita selama-lamanya, kerana dunia bersifat berubah. Siang berubah kepada malam, malam berubah kepada siang. Menanti kelapangan hidup, menanti kemenangan setelah kesempitan, setelah kekalahan adalah ibadah, dengan syarat, dengan sabar. Dengan sabar. Intizarul fardi bis-sabri ibadatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditimpa musibah, ketika itulah kita menggunakan sabar kita untuk kita mendapat pahala yang besar. Di samping gantian Allah Ta'ala nak bagi dekat kita tu, di sana ada pahala yang paling besar. Saya kira saya tidak pernah temui firman Allah ganjaran yang lebih besar dan sangat besar kepada orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar sahaja menerima pahala yang tidak boleh dihitung. Tak boleh dihitung. Maknanya betapa banyak sampai tak boleh kira. Betapa banyak sampai tak boleh kira. Tapi Nabi sebut innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang dikira di sisi Tuhan itu adalah saat pukulan pertama. Saat mula-mula kena, saat mula-mula hilang harta benda kita dapat sabar. Kata duit kita hilang, kereta kita hilang, ya sudah ya. Isteri kita dijemput Allah, suami kita dijemput Allah, anak kita dijemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat mula-mula Allah Ta'ala uji kita, saat itu sahajalah jika kita sabar, kita dapat pahala yang kita sebut, yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Lepas tu, saat kedua, saat ketiga, atau hari kedua, hari ketiga, baru nak sabar, itu dah tak cinta. Kan? Saya reda atas kerugian Allah saya. Sehari sebelum tu dia bagi hamba habis semua orang. Kesaman hospital. Contoh, tak ada kena dengan sebenarnya. Kan? Mama orang ni, dia kata kepada orang ni, dia buat macam tu, dia buat tadi. Esok dia kata apa? Saya reda atas kerugian. Menunjukkan sabarlah. Yang tu dah tak akhir. Tak ada nilai lah. Kata tak ada nilai lah. Tak ada pahala langsung lah. Langsung tak ada pahala. Tak ada. Sebab Nabi sebut innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu maknanya dikira di sisi Tuhan hanya saat pertama pukulan, hanya saat pertama Allah Ta'ala pukul kita dengan ujian. Waktu itu macam mana kita?
beratus dengan Tuhan atas pembagian anak. Dia beratus dengan Tuhan. Awaklah ya Allah ambil anakku. Anakku seorang ni. Anak orang lain sampai 10 orang tak ambil pun anakku seorang. Ya anakku seorang ni ambil awaklah. Kan? Inilah yang betul-betul apa yang ada hidup beratus dengan Tuhan. Ucapkan nampak Tuhan. Kan? Tapi kita dengar Nabi kita pesan dekat dia. Wahai perempuan, ittaqillaha wasbiri. Wahai perempuan, sabar, bertakwa, takwa. Kena sabar, sabar, kan? Perempuan tadi tak kenal Nabi, pusing-pusing dekat Nabi, dia pun marah Nabi. Apa tahu? Yang kena aku bukan hang, bukan nak mati anak aku. Bila cakap sabar, macam mana dia ada, kan? Bila cakap sabar, kan? Tak kenal lagi tak kuat lah. Tak kenal lagi cakap dulu, kan? Esok kena masing-masing tanggung lah. Dimarah dekat Nabi. Nabi kita pun mendalu pergi lah. Dan dua orang pemuda yang melihat keadaan tadi, dia terpau pergi ke perempuan tadi. Dia kata, wahai perempuan, yang marah tadi yang tahu tak siapa? Yang tu Muhammad, utusan Allah. Ya lah waktu tu boleh jadi orang kenal Muhammad, tapi orang tak tahu muka dia. Orang tahu Muhammad utusan Allah, tapi orang tak tahu mana satu Muhammad. Kan zaman macam kita kan, orang ujung dunia sana pun kita boleh tahu muka dia macam mana, kan? Jadi perempuan tadi pun terkejut. Dia minta anak kita dibawa dan tunjukkan di manakah kediaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Perempuan tadi dibawa, akhirnya bertemu dengan Nabi. Dia jumpa Nabi, dia kata, minta maaf sangat-sangatlah Tuan, saya tak tahu pula Tuan ni Muhammad, kan? Itu ada teremosi sikit, kan? Apa Nabi jawab? Nabi jawab hadis tadi, innamas sabru 'inda as-sadmati al-ula. Sabar ni ketika mana pukulan pertama, waktu tanah umur merah ni, kan? Waktu pukulan pertama, maknanya apa? Nabi pergi dia, Nabi kata kat dia apa? Nabi dah tak kira, minta maaf jawab apa tak kira dah. Minta maaf kat aku pun tak kira dah. Sebab yang kata sabar tu masa aku duduk di atas pukul tadi, masa aku berhenti, masa baru lepas tanah tadi tu. Waktu tu je kira sabar. Lah ni sekarang ni yang minta maaf kat aku ni, aku boleh maafkan lah, tapi tak ada pahala di sisi Tuhan. Tidak ada pahala di sisi Tuhan. Pahala sama tak ada. Sehingga disebut innamas sabru 'inda as-sadmati al-ula. Tuan yang saya menunjukkan. Jadi apa kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh. Ahli tafsir kata ayat ini turun ataupun cerita tentang medan perang, tentang berada dalam medan perang. Maksudnya bila berhadapan dengan musuh pun sabar juga berhadapan dengan kita, tapi kita perlu dan patut lebih sabar daripada musuh. Kena sabar lebih daripada musuh, kan? Jatuh sekali tidak bermaksud jatuh selama-lamanya. Bangun, rancangkan, buat plan strategik dan sebagainya untuk berhadapan dengan musuh dalam medan peperangan. Ada juga ulama kata ayat ini dulu masa turun, Nabi mana perang lagi, Nabi tak perang lagi. Maka ulama menyebutkan boleh jadi sabar dalam medan ini, maksudnya sabar menanti salat selepas salat, intizarus salati ba'da salat, tunggu sembahyang selepas sembahyang dengan penuh kesabaran. Ini kan sembahyang zuhur dah selesai, kita tunggu nak sembahyang zuhur. Selepas zuhur kita tunggu nak sembahyang asar. Menanti dengan penuh sabar untuk sembahyang selepas sembahyang itu juga boleh dikategorikan sebagai sabar. Dan Nabi kita menyebut dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan ini, semua kita perlu tahu. Sabar menanti sembahyang selepas sembahyang ini akan Allah Ta'ala berikan keampunan dosa, terhapus kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Itu pertama yang disebutkan oleh ahli tafsir kita. Kemudian, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Ini juga situasi perang. Maksudnya kita tambat diri kita.
Apabila kita berjuang, kita tambah diri kita dengan satu-satu tempat yang kita jadikan sebagai asas perjuangan kita. Dari perjuangan kita, kita tambah diri kita dengan penuh keyakinan. Kita tahu ini adalah agenda baik, ini adalah agenda kebajikan, ini adalah perkara taat yang perlu diperjuangkan, ini adalah syariat. Kita tambah diri kita konsisten melaksanakannya. Ini dipanggil warabitu riba. Riba ini kita ikat diri kita dengan perjuangan kita. Kita ikat diri kita dengan perjuangan kita. Tentang kawasan masjid, perjuangan yang untuk memastikan kemakmuran masjid. Ini perjuangan kita semua. Kita nak pastikan masjid kita ini diimarahkan dengan pelbagai aktiviti. Tambahlah diri kita untuk melaksanakan hal ini. Ini perjuangan yang memperolehi pahala yang besar. Memperolehi pahala yang besar. Kita tunjuk orang kepada kebaikan itu seperti kita melaksanakan kebaikan. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Kata Nabi SAW, orang yang tunjukkan seseorang kepada kebaikan, dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau dia dapat tolong tunjuk, dapat mana, dia juga seperti orang yang melakukan kebaikan. Itu perjuangan. Bila kita duduk dalam satu-satu posisi, kita tahu posisi tersebut adalah untuk memperjuangkan, menjalankan agenda-agenda yang baik. Maka ini adalah satu perjuangan. Sebab kita dah tak duduk dalam medan perang, kita duduk dalam medan perjuangan kita masing-masing. Pihak keselamatan duduk dalam perjuangan keselamatan, berhadapan dengan musuh-musuh negara, dengan orang-orang yang buat kacau bilau. Jadi dia perlu lebih sabar daripada mereka-mereka yang ada di luar. Dengan kesabaran itu, mereka dapat pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Mereka pegang akta, mereka pegang undang-undang. Itu adalah perkara yang mereka pegang untuk mereka bawa dan perjuangkan dan laksanakan dalam keselamatan mereka. Maka ini, kalaulah orang Islam berniat untuk menjalankan kebaikan dengan menggunakan sabar yang ada dalam diri dia akan memperolehi pahala yang besar dalam posisi apapun, sebagai pihak polis, sebagai pihak keselamatan dalam negara, sebagai orang politik, sebagai orang yang duduk dalam jatuh masjid, sebagai orang yang semua kita mempunyai hasrat yang baik. Maka itu kita jadikan sebagai nilai perjuangan kita, dan rabit kita ikatlah diri kita untuk kita laksanakan sampai kesudah, sampai kita lihat natijahnya. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita. Tuhan sebut di akhir ayat ini, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Apapun yang kita nak buat, dengan kesabaran yang kita ada, pastikan landasan kita adalah agama. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apapun ingat agama. Itu maksud bertakwa kepada Allah. Semoga kamu memperolehi kejayaan ataupun kemenangan. Kalau kita susah, biasa kita bersabar, Allah bagi kemenangan, Allah bagi kelapangan hidup. Itu maksudnya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menggunakan sabar dalam hidup kita. Patutlah Nabi sebut was-sabru diya'un, sabar itu umpama cahaya matahari. Cahaya matahari ini kita perlukan, tapi dia tak sama dengan cahaya bulan, menyejukkan. Cahaya matahari ini memanaskan kita, membebankan kita, meletihkan kita. Orang yang sabar itu terlalu letih sekali. Sebab yang dia hadap adalah kesukaran. Dia telan istilahnya, dia pegang diri dia, dia tahan diri dia untuk tidak pernah melakukan sesuatu di luar jangkaan. Dia tahan diri dia. Maknanya sabar itu seperti matahari, kan? Membebankan diri dia, meletihkan diri dia. Sebab itulah Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar. Jadi tahap mana kesukaran kerja kita, bersama mana kesukaran kerja kita yang kita hadapi, maka pahalanya, upahnya akan setanding dengan kesukaran kerja yang kita hadapi. Begitulah perkongsian saya pada pagi ini. Ayat yang ke-200 dalam surah Al-Imran. Saya ucap terima kasih atas perhatian tuan. Mohon maaf atas segala sebarang kekurangan. Semoga Allah memberi
kelapangan kepada kita, kemenangan kepada kita setelah kesempitan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah silap daripada Tuhan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melihat kita dengan penuh kasih sayang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana